Rahsia di meja makan. Udara petang di rumah keluarga Bennett terasa berat. Seolah-olah ada sesuatu yang tergantung di antara bopai apel dan bunyi jam antik yang berdetik perlahan. Samantha berdiri di ambang pintu dapur, memerhati ibunya, Helen, sibuk menyiapkan makan malam. Dari jauh, rumah itu kelihatan seperti biasa, hangat, penuh tawa, tetapi Samantha tahu, di bawah permukaannya, ada sesuatu yang tidak kena. Mama perlukan bantuan. Suaranya lembut, namun berhati-hati. Helen menulis sambil tersenyum nipis. Tidak, sayang. Mama dah hampir siap. Lagipun, kamu dah banyak bekerja minggu ini. Duduk saja, rehat. Nada ibunya kedengaran lembut, tetapi bukan jujur. Samantha sudah lama belajar membaca lapisan di sebalik senyuman ibunya, senyuman yang tidak pernah sampai ke mata. Dia menarik kerusi dan duduk. Di hadapannya, meja kayu lama yang diwarisi dari neneknya dipenuhi pinggan, cawan, dan bunga segar. Semuanya kelihatan sempurna, terlalu sempurna. Di rumah ini, kesempurnaan bukan tentang keindahan, tetapi tentang kawalan. Ketika mereka mula makan, ayahnya, Thomas, menatap Samantha dengan senyuman bangga. Bos kamu telepon pagi tadi, katanya. Dia puji kerja kamu. Katanya kamu antara pegawai paling berdedikasi di syarikat itu. Samantha tersenyum, walaupun hatinya sedikit bergetar. Terima kasih, ayah. Namun sebelum dia sempat menambah apa-apa, Helen mencelah. Kerja bagus tak bermakna kalau hidup pribadi terabai. Kan, Sam? Kamu dah 30, tapi masih sendirian. Suara itu lembut, tetapi seperti jarum yang menusuk. Thomas ketawa kecil, cuba meredakan suasana. Helen, jangan mula lagi. Biar dia tentukan sendiri. Saya cuma risau, balas Helen sambil mencendok lauk ke pinggannya. Seorang wanita patut ada seseorang untuk jaga dia. Dunia ni tak mudah. Samantha mengelak tangannya dengan tisu, menunduk. Dia tahu ibunya bukan sekadar risau. Setiap perbualan di rumah ini sentiasa beraja dengan sindiran tentang pilihan hidupnya, tentang masa lalu yang mereka tidak pernah benar-benar bincangkan. Namun malam itu, sesuatu terasa berbeda. Ketika Helen berdiri untuk mengambil sesuatu di dapur, Samantha terdengar suara perlahan dari ruang tamu, suara ayahnya berbual di telepon. Ya, saya tahu, tapi jangan hubungi nombor ini lagi. Samantha tak boleh tahu. Nada ayahnya tegas, dan bisikan itu cukup untuk membuat darah Samantha berhenti mengalir seketika. Dia tidak tahu dengan siapa ayahnya bercakap, tetapi cara dia menutup perbualan cepat dan cemas membuat nalurinya berbisik bahawa rahasia besar sedang disembunyikan. Helen kembali ke meja dengan senyuman, seolah-olah tiada apa berlaku. Jadi, Sam, Mama terjumpa kotak lama dalam bilik bawah tanah. Kotak barang nenek kamu. Mungkin kamu nak tengok nanti. Samantha mengangguk perlahan. Dia tahu nada itu lembut tapi berlapis. Setiap kali ibunya menyebut nama nenek, ada sesuatu di sebalik kata-kata itu. Malam itu, selepas semua selesai dan rumah menjadi sunyi, Samantha turun ke ruang bawah tanah. Lampu kuning berkelip perlahan, mencipta bayang di dinding. Di penjuru bilik, dia menemui kotak kayu lama, bertanda dengan tulisan pudar. Untuk S. Bennett bila tiba masanya. Tangannya bergepar ketika membuka penutup. Di dalamnya, ada album gambar, beberapa surat berikatan reben biru, dan satu kunci kecil berkarat. Salah satu surat di atas ditulis dengan tulisan tangan halus. Samantha, jika kau membaca ini, bermakna kebenaran tidak lagi boleh disembunyikan. Jantungnya berdetak kencang. Siapa yang menulisnya? Dan apa kebenaran yang disembunyikan keluarga Bennett selama ini? Ketika dia mendongak, bayangan dari tangga seakan bergerak. Seseorang sedang memerhatikannya dari atas. Samantha, suara ibunya memanggil dari tingkat atas. Kamu buat apa di bawah tu? Samantha cepat menutup kotak itu. Tak ada apa, Ma. Cuma tengok-tengok barang lama. Jangan buang apa-apa dulu, kata Helen dengan nada yang kedengaran tenang, terlalu tenang. Malam itu, Samantha tidak dapat tidur. Surat itu kini tersimpan di bawah bantalnya, dan di kepalanya bergema satu ayat dari tulisan tadi. Kebenaran tidak lagi boleh disembunyikan. Subuh di rumah keluarga Bennett selalunya sunyi, hanya bunyi burung dan deruman mesin kopi yang menemani. Tapi pagi itu,
Samantha duduk di meja kecil biliknya, menatap surat berebin biru yang ditemuinya malam tadi. Kertasnya kekuningan, tetapi tulisan tangan di atasnya masih kemas seperti seseorang menulisnya dengan niat agar kata-katanya kekal lama. Dia membuka rebin perlahan-lahan, menarik helaian pertama. Di bahagian atas tertulis, "Untuk Samantha, cucuku. Kalau kau membaca surat ini, maknanya aku sudah tiada. Aku tahu Helen akan cuba simpan rahsia ini selama mungkin. Tapi kebenaran tak boleh dikurung. Sayang, ia akan mencari jalannya sendiri." Samantha menelan Leo. Nama ibunya disebut terus pada baris pertama. Dia terus membaca, matanya tidak berkedip. "Dulu, rumah ini bukan milik keluarga Bennett. Ia milik keluarga Mayfield, keluargaku. Dan ayahmu, Thomas, bukanlah orang yang kau sangka. Dia menyimpan sesuatu tentang kematian datukmu." Tangan Samantha menggigil. Ayahnya? Tentang datuknya? Kematian? Dia mengulang baris itu beberapa kali, seolah-olah otaknya menolak untuk mempercayai. "Kau akan temui kunci kecil dalam kotak itu. Ia bukan sekadar simbol, Samantha. Kunci itu milik bilik bawah tanah lama yang pernah dikunci selepas kematian datukmu. Di sana, kau akan temui sesuatu yang akan ubah segalanya." Dia menatap kunci berkarat yang kini terletak di meja kecil, seolah-olah tidak penting. Tapi setelah membaca surat itu, kunci itu seakan berdejut dalam genggamannya. "Apa yang berlaku sebenarnya?" bisiknya sendiri. Pintu biliknya diketuk perlahan. Suara ayahnya, "Thomas. Kedah bangun." Samantha cepat menyorok surat itu di bawah buku catatannya. "Ya, ayah. Sekejap lagi turun." "Baik. Mama nak bincang sesuatu dengan kita masa sarapan." Ketika langkah ayahnya menjago, Samantha menarik nafas panjang. Surat itu bukan sekadar nostalgia, ia petunjuk. Tapi kenapa nenek menulis seolah-olah ibunya bersekongkol dalam sesuatu? Dan kenapa bilik bawah tanah dikunci? Dia menunggu hingga malam untuk bertindak. Malam itu, ketika semua sudah tidur, Samantha menyelinap ke ruang bawah tanah. Rampu gantung lama berkelip-kelip, menebarkan bayang panjang di dinding batu. Bau debu dan besi lama memenuhi udara. Di hujung bilik, di belakang rak kayu, dia menemui satu pintu besi kecil tertutup dengan mangga karat. Dia mengeluarkan kunci dari poket. Kunci itu masuk dengan sempurna, seolah-olah menunggu saat ini selama bertahun-tahun. Kriu. Pintu terbuka dengan bunyi berderet. Udara sejuk dan berhabuk menyambutnya, membawa balogam dan kayu lembab. Samantha mengangkat rampu solo, menyorot ke dalam. Ruang itu kecil, lebih seperti bilik simpanan lama, tapi di tengahnya ada peti logam dengan tanda nama Mayfield Estate. Dia merangkah perlahan, membuka penutupnya. Di dalam, tersusun file-file lama, surat-surat rasmi, dan beberapa foto hitam putih. Di antara semua itu, satu dokumen menarik perhatiannya, sijil pemilikan harta bertaris lebih 30 tahun lalu. Nama pemiliknya, Eleanor Mayfield. Dan di bawahnya, nama pemindah hak milik, Thomas Bennett. "Ayah ambil tanah itu daripada nenek." Suaranya hampir tidak kedengaran, bergetar. Tiba-tiba, satu foto kecil tergelincir keluar dari antara file, gambar lelaki beruban sedang berdiri di depan rumah keluarga mereka, bersama seorang wanita muda. Di belakang gambar itu tertulis, "Hari sebelum dia mati." Degupan jantung Samantha semakin kuat. Dia menatap wajah lelaki itu, matanya, hidungnya, senyumannya. Wajah itu hampir sama seperti ayahnya sekarang. "Ya Tuhan!" Tiba-tiba, bunyi rantai kayu berkeriut dari tangga. Samantha segera memadam rampu suluhnya dan menahan nafas. Suara lembut tapi dingin kedengaran dari atas. "Samantha, kamu di bawah sana lagi." Suara ibunya. "Rampu bawah tanah ni terbuka," sambung Helen, nadanya tenang tapi tajam. "Kamu tahu Mama tak suka kamu usik barang lama." Samantha menggenggam kunci di tangannya erat-erat. "Saya cuma kemas sedikit, Ma." Tutup dan naik atas. "Sekarang." Nada itu bukan permintaan, tapi arahan. Samantha menurut, tapi sebelum menutup pintu besi itu, dia sempat mengambil satu foto dan menyimpannya dalam poket jaketnya. Malam itu, dia tidak tidur. Surat nenek, dokumen hak milik,
Dan foto lama itu kini berbaris di atas meja. Satu demi satu, semuanya membentuk corak yang menakutkan. Kalau semua ini benar, bisiknya, ayah mungkin bukan hanya sembunyikan sesuatu. Dia mungkin penyebabnya. Matanya tertancap pada kunci yang kini terletak di atas surat neneknya. Kunci itu kelihatan kecil, tapi Catherine tahu. Ia baru sahaja membuka pintu ke masa lalu yang akan menghancurkan segala yang dia tahu tentang keluarganya. Pagi itu, Samantha berdiri di hadapan cermin, menatap bayang dirinya sendiri, mata yang keletihan, wajah yang tidak lagi tenang. Sejak menemui surat dan gambar itu, pikirannya tak pernah sunyi. Setiap kali dia memandang ayahnya, suara hatinya berbisik. Dia tahu sesuatu. Mungkin selama ini, semuanya dusta. Di meja sisi katil, foto lama itu terletak di dalam bingkai baharu. Lelaki beruban dalam gambar datuknya, Edward Mayfield, berdiri dengan tangan di bahu seorang wanita muda yang tersenyum samar. Di belakang mereka, rumah keluarga Bennett kelihatan baru siap dibina. Samantha memerhatikan dengan teliti bahagian bawah foto itu. Lalu perasan sesuatu yang aneh, bayangan seseorang di tepi bingkai gambar, separuh tersembunyi di belakang pokok. Bayangan itu mirip ayahnya dalam usia muda. Apa yang kau buat di hari sebelum dia mati? Ayah. Bisiknya sendiri. Dia tahu dia perlukan bukti. Jadi selepas ibunya keluar membeli belah dan ayahnya ke pejabat, Samantha memutuskan untuk pergi ke arsip bandar lama di pusat Dender, tempat semua dokumen awam disimpan. Bangunan arsip itu senyap, hanya bunyi kipas dan langkah kaki penjaga. Samantha duduk di hadapan komputer lama, menaip nama Edward Mayfield di ruang carian file digital. Beberapa rekod muncul, dokumen tanah, surat warisan, dan satu file bertanda kes kematian tidak ditentukan. 1989. Tangannya terhenti sejenak sebelum mengklik file itu. Laporan polis yang muncul membuatkan dadanya sesak. Mangsa, Edward Mayfield. Tarikh, 14 November 1989. Lokasi, kediaman pribadi, kawasan pinggir Dender. Sebab kematian, kecederaan di kepala, dipercayai akibat terjatuh dari tangga. Saksi utama, Thomas Bennett. Matanya membulat. Ayah saksi utama. Laporan itu juga mencatatkan sesuatu yang lebih aneh di bawah. Kes ditutup atas permintaan keluarga. Tiada bukti jenayah dikesan. Warisan dialihkan kepada Helen Mayfield Bennett, satu-satunya anak pewaris. Samantha menekan jari ke skrin, membaca nama-nama itu berulang kali. Ayahnya saksi. Ibunya pewaris tunggal. Dan selepas itu, tanah dan rumah keluarga Mayfield berpindah milik kepada Thomas Bennett, lelaki yang ketika itu hanyalah pekerja kontraktor biasa yang baru berkahwin dengan Helen. Jadi, skum caraca, bisiknya perlahan. Begitu mereka dapat semua ini. Ketika dia keluar dari bangunan arsip, langit mendung dan angin dingin bertiup kencang. Pikirannya berkecamuk, antara ingin tahu dan takut dengan apa yang bakal ditemuinya. Namun sesuatu di dalam dirinya menolak untuk berhenti. Dia tahu ada seseorang lagi yang tahu kebenaran. Petang itu, Samantha memandu ke rumah jururawat lama keluarga, wanita bernama Mrs. Callahan, yang pernah menjaga neneknya sebelum meninggal dunia. Rumah kayu kecil itu berdiri di hujung jalan lama, dipenuhi bunga lavender yang menenangkan. Wanita tua itu membuka pintu dengan wajah terkejut tetapi lembut. Samantha, ya Tuhan. Sudah lama. Kau sama seperti nenek kau. Eleanor, mata yang tajam tapi baik hati. Saya harap begitu, jawab Samantha dengan senyuman kecil. Saya datang sebab saya jumpa sesuatu. Tentang datuk saya. Mrs. Callahan terdiam seketika, kemudian menjemputnya masuk. Mereka duduk di ruang tamu dengan secawan teh panas. Samantha, kapannya perlahan. Ramai orang tak tahu, tapi malam sebelum datuk kau meninggal, aku berada di rumah itu. Samantha menekakkan badan. Apa yang berlaku malam tu? Mrs. Callahan menggenggam cawan teh dengan kedua-dua tangan. Aku dengar pergaduhan. Edward dan Thomas. Mereka bertengkar tentang sesuatu. Aku tak tahu apa, tapi Edward marah besar. Dia kata seseorang telah memalsukan dokumen hak milik. Dokumen hak milik? Ya, Edward mahu laporkan ke polis. Tapi sebelum sempat, dia jatuh dari tangga. Atau mungkin dijatuhkan.
Suara wanita tua itu perlahan bergetar. Samantha terasa darahnya berdera. Jadi mama tahu semua ni. MRS kalahan mengangguk perlahan. Helen tahu. Tapi dia pilih untuk diam. Dia kata buat apa gali semula masa lalu kalau ia boleh hancurkan masa depan keluarga. Samantha menahan air mata. Jadi, mereka lindungi ayah. Bukan lindungi, jawab MRS kalahan. Tapi menutup luka yang mereka sendiri cipta. Ketika Samantha memandu pulang, langit mula gelap dan hujan turun renyai-renyai. Di tempat duduk penumpang, file salinan laporan polis dan foto lama datuknya terletak bersebelahan, dua potongan kebenaran yang semakin menyatu. Dia tahu, selepas malam ini, tiada jalan untuk berpatah balik lagi. Kebenaran yang dulu hanya bayangan kini sudah mula mengambil bentuk nyata. Mereka fikir rahsia boleh dikubur, katanya perlahan sambil memandang ke luar tingkap. Tapi aku akan gali semua sampai habis. Dan jago di rumah keluarga Bennett, di ruang tamu yang sunyi. Helen berdiri memegang telefon, wajahnya tegang. Tewas, katanya dengan suara perlahan tapi berkepar. Samantha dah mula tahu sesuatu. Malam itu, hujan turun lebat. Bunyi petir sesekali menggetarkan tingkap rumah keluarga Bennett. Samantha duduk di ruang tamu, menunggu. Di atas meja kopi terletak 3 benda, surat neneknya, foto datuknya, dan salinan laporan polis. Setiap kali kilat menyambar, bayangan wajah ibunya di dinding seolah-olah menegur dari masa lalu. Tapi Samantha tidak gentar lagi. Malam ini, dia akan tanya semuanya. Pintu depan terbuka perlahan. Thomas masuk dengan jas basah, diikuti Helen yang memegang payung. Mereka berhenti apabila melihat Samantha duduk menunggu dalam kegelapan. Samantha, apa yang kau buat dalam gelap ni? Tanya Thomas, nada suaranya tegang. Samantha menyalakan lampu meja. Wajahnya tenang, tapi matanya tajam. Kita perlu bercakap. Helen menukar pandangan dengan suaminya, kemudian duduk perlahan. Tentang apa, sayang? Tentang Datuk. Tentang malam dia mati. Suasana tiba-tiba kaku. Hanya bunyi hujan di luar menjadi latar. Thomas menegakkan badan, tangannya menggenggam lutut. Itu dah lama berlalu, Samantha. Tak ada gunanya ungkit perkara lama. Gunanya pada kebenaran, jawab Samantha. Suara datar. Saya jumpa laporan polis. Datuk tak mati sebab jatuh sendiri. Ada pertengkaran. Saksi kata ayah orang teraja yang bersama dia. Helen menarik nafas panjang, cuba menenangkan diri. Sam, dengar sini. Dan harta Mayfield dipindahkan ke nama ayah sejurus selepas kematian Datuk. Potongnya lagi. Itu bukan kebetulan, Mama. Wajah Helen berubah pucat. Thomas berdiri, menumbuk meja perlahan. Cukup. Suaranya bergema dalam ruang tamu. Kau tak tahu apa yang kau cakap. Saya tahu lebih daripada yang kamu sangka, balas Samantha, kini berdiri juga. Saya jumpa surat nenek. Dia tahu sesuatu. Dia tulis yang Mama akan cuba sembunyikan segalanya. Dan sekarang saya tahu kenapa. Helen akhirnya menunduk. Suaranya perlahan, serak. Samantha, malam itu, semuanya berlaku terlalu cepat. Thomas berpaling ke arah isterinya. Helen, jangan. Tapi Helen meneruskan. Air matanya mula jatuh. Edward marah besar. Dia nak batalkan semua perjanjian tanah. Dia kata Thomas menipu dia. Menandatangani kontrak yang dia tak faham. Mereka bergaduh. Aku dengar semuanya dari dapur. Dan tiba-tiba, ada bunyi hentakan kuat. Samantha menelan air liur. Jadi ayah? Thomas menumbuk dinding. Wajahnya merah padam. Dia yang serang aku dulu. Aku cuma tolak dia. Aku tak berniat. Kata-kata itu tergantung di udara. Hujan di luar semakin deras, seperti cuba menenggeramkan kebenaran yang akhirnya keluar. Helen menutup wajahnya. Terasa perlahan. Kami takut. Kami takut kehilangan semuanya. Polis percaya itu kemalangan. Kami biarkan saja. Samantha terdiam, matanya berai tapi tidak menangis. Dan selama ni kamu hidup atas kesalahan tu. Thomas berpaling, suaranya rendah. Aku bina semua ni untuk keluarga kita. Aku pastikan kau dapat masa depan yang baik. Aku takkan biar semua musnah sebab satu kesilapan. Satu kesilapan. Nada Samantha bergetar marah. Kau bunuh datuk aku,
rampas hak nenek, dan tipu dunia selama 30 tahun. Itu bukan kesilapan. Ayah, itu keputusan. Thomas memandangnya lama, kemudian duduk semula. Kau fikir aku tak menyesal? Setiap malam aku dengar suara dia jatuh. Tapi kalau aku mengaku, katakan ada apa yang kau miliki sekarang. Rumah ni, pendidikan kau, hidup kau. Semuanya dibina atas darah orang yang kau bunuh. Potong Samantha, suaranya berbisik tajam. Helen menangis semakin kuat. Kami cuma cuba lindungi keluarga, sayang. Lindungi diri sendiri. Maksud Mama, jawab Samantha dingin. Dia mengambil foto datuknya dari meja dan menatap wajah tua itu lama-lama. Saya tak tahu apa yang akan saya buat dengan semua ni, katanya azirnya. Tapi saya tahu satu, saya takkan biar kebenaran terkubur macam dulu. Thomas menatap anak perempuannya, wajahnya kini keletihan, matanya merah. Kau akan hancurkan keluarga sendiri. Kau dah hancurkan keluarga ni sejak lama. Balas Samantha perlahan. Aku cuma membuka mata untuk melihatnya. Dia berpaling dan berjalan ke arah pintu, meninggalkan mereka berdua dalam keheningan yang hanya diisi dengan bunyi hujan dan tangisan. Malam itu, Samantha memandu tanpa arah. Jalan-jalan basah berkilau di bawah lampu jalan. Di kepalanya, suara ayahnya bergema. Aku tak berniat. Tapi hatinya tahu, niat bukan alasan untuk kebenaran yang disembunyikan. Ketika keretanya berhenti di tepi sungai, Samantha mengambil telepon dan membuka kenalan nama Detektif Haris, pegawai penyiasat kes lama yang masih bertugas di bandar itu. Dia menekan nombor itu, tangannya menggigil. Tuan Haris, ini Samantha Bennett. Saya ada maklumat tentang kes Mayfield, tahun 1989. Saya rasa ia bukan kemalangan. Di rumah Bennett, Thomas duduk diam di ruang tamu. Helen menghampirinya dengan mata bengkak. Apa kita nak buat sekarang? Thomas memandang keluar jendela, ke arah malam yang basah. Kita bersedia, katanya perlahan. Sebab selepas ini, Samantha bukan lagi anak kita. Dia musuh. Api yang menyala di antara darah. Langit dender muram pagi itu. Samantha berdiri di luar bangunan polis, berhadapan dengan papan tanda logam bertulis Pejabat Penyiasat Jenayah Lama, Unit Kes Sejok. Setiap langkahnya terasa berat, seolah-olah dia sedang merangkah ke masa lalu yang ingin dilupakan dunia. Seorang lelaki beruban keluar dari pejabat, memegang fail tebal di tangan. Kemisti Samantha Bennett, katanya sambil tersenyum nipis. Aku Detektif Haris. Kau sebut nama datuk kau dalam panggilan, Edward Mayfield. Aku masih ingat kes tu. Jadi tuan juga rasa ia pelik. Pelik? Haris ketawa kecil. Itu antara kes paling senyap tapi paling janggal yang pernah aku lihat. Tak ada siasatan lanjut, tiada bedah siasat rasmi. Cuma laporan ringkas, kemalangan domestik. Tapi aku tahu sesuatu tak kena. Samantha menarik nafas dalam. Saya dah jumpa bukti yang mungkin boleh ubah semua. Surat nenek saya, laporan tanah, dan pengakuan. Kening Haris terangkat. Pengakuan. Daripada ayah saya sendiri, jawabnya. Suaranya perlahan. Dia akui mereka bergaduh malam tu. Dan dia yang tolak datuk saya jatuh. Detektif itu menatap Samantha lama. Kau tahu, kalau kau teruskan kes ni, ia bukan saja akan buka luka lama, ia akan hancurkan nama keluarga kau sepenuhnya. Nama mereka dah lama kotor, Tuan Haris. Saya cuma mahu bersihkan nama datuk saya. Beberapa hari kemudian, penyiasatan dibuka semula secara rasmi. Media tempatan mula memetik kabar angin. Kematian Edward Mayfield dibuka semula selepas 36 tahun. Anak pewaris keluarga Bennett dikatakan terlibat dalam skandal lama. Rumah keluarga Bennett kini dipenuhi juru gambar dan wartawan. Helen hampir tidak keluar dari bilik, sementara Thomas berdiam diri di pejabat lamanya. Dalam keheningan rumah itu, suara berita dari televisyen kedengaran seperti ejekan. Samantha dah pergi terlalu jauh, kata Helen. Matanya sembab. Dia nak bunuh ayahnya sendiri. Thomas tidak menjawab. Dia hanya menatap foto keluarga di rak gambar lama mereka bertiga. Senyum palsu di bawah cahaya matahari yang dulu terasa hangat. Kini, semua itu hanyalah kenangan beracun. Di sisi lain bandar, Samantha duduk di bilik kecil Detektif Haris, memerhati fail lama yang kini terbuka di hadapannya.
Haris menyalakan rakaman audio lama daripada arkib. Saksi mendengar pertengkaran antara dua lelaki. Tiada tanda pencerobohan. Kes ditutup. Saksi itu siapa? Tanya Samantha. Hanya satu nama tercatat, Helen Mayfield Bennett. Dunia Samantha terasa berhenti. Mama saksi utama. Haris mengangguk perlahan. Dan dia menandatangani kenyataan rasmi yang mengatakan kematian itu kemalangan. Tanpa itu, kes takkan ditutup. Samantha menunduk, menekan dahi. Dia bukan hanya tahu. Dia lindungi ayah saya dan berbohong di bawah sumpah. Hari berganti hari, dan tekanan semakin berat. Ancaman mula muncul, email tanpa nama, surat yang diseret di bawah pintu apartemennya. Semuanya mengandungi mesej sama. Hentikan sebelum terlambat. Michael, teman lelaki Samantha, mula bimbang. Kau pasti nak teruskan ni? Mereka sanggup buat apa saja, Sam. Samantha memandangnya, matanya tenang tapi keras. Mereka dah rampas terlalu banyak dari keluarga aku. Aku takkan biar mereka rampas keberanian aku juga. Satu malam, Haris menghubunginya dengan suara tergesa-gesa. Samantha, aku perlukan kau datang ke pejabat sekarang. Kami jumpa sesuatu. Dia tiba sejam kemudian, membawa jaket dan file kecil. Haris menunggu dengan dua fail baru di meja. Kami gali semula dokumen tanah yang ditukar selepas kematian Datuk K. Ada tanda tangan saksi tambahan. Siapa? Haris menolak fail ke arahnya. Nama yang tertera di bawah dokumen itu membuatkan Samantha terdiam. Riden Paul Ashcroft, paderi yang selama ini dianggap sahabat keluarga. Dia yang saksikan penyerahan hak milik. Tapi tanda tangan dia tak sepadan dengan dokumen gereja. Ia palsu. Samantha menatap Haris dengan mata terbuka luas. Jadi, mereka palsukan juga saksi. Ya, ini bukan sekadar kemalangan, Sam. Ini penipuan harta warisan dan pembunuhan yang disamarkan. Suasana bilik menjadi secap. Samantha menutup fail itu perlahan. Tangannya menggigil tapi tekadnya semakin kuat. Kalau semua ni betul, katanya azimnya, ayah saya bukan sekadar berdosa. Dia seorang penjenayah. Keesokan harinya, surat panggilan rasmi dikeluarkan. Thomas Bennett dan Helen Bennett dipanggil untuk siasatan semula. Media mula berlegar di luar rumah mereka. Wajah Thomas yang dulu dihormati sebagai ahli komuniti kini terpampang di tajuk berita sebagai suspek pembunuhan lama. Di ruang tamu, Helen memegang tangan suaminya erat. Apapun yang jadi, kita tanggung bersama, katanya dalam tangisan. Thomas hanya mengangguk perlahan, matanya kosong. Sementara itu, Samantha berdiri di tepi sungai, tempat dia selalu datang bila terlalu penat untuk berfikir. Dia tahu, selepas ini tiada jalan pulang. Kebenaran sudah terdedah, dan mereka semua akan tenggelam bersama akibatnya. Namun buat pertama kali dalam hidupnya, Samantha tidak merasa bersalah kerana memilih kebenaran. Dia hanya berbisik perlahan, seperti doa kepada dirinya sendiri. Lebih baik hidup dengan kebenaran yang menyakitkan daripada berdiri di atas kebohongan yang indah. Angin malam meniup rambutnya perlahan, membawa pergi sisa ragu-ragu terasa dalam hatinya. Perang keluarga Bennett baru sahaja bermula dan Samantha tidak lagi menjadi mangsa. Perbicaraan dan pengakuan. Bangunan mahkamah denter dipenuhi orang pagi itu. Kamera television berderet di hadapan tangga batu. Juru gambar berebut mendapatkan gambar keluarga Bennett yang kini menjadi tajuk utama setiap akhbar. Kes kematian Edward Mayfield dibuka semula selepas 36 tahun. Anak sendiri bongkar rahsia pembunuhan keluarga. Di ruang menunggu, Samantha duduk diam, tangan menggenggam fail kecil yang berisi surat neneknya dan gambar datuknya. Michael duduk di sebelah, memegang tangannya erat. Kau pasti nak lalu semua ni? Soalnya lembut. Samantha menatap lantai marmer di bawah kakinya. Mereka dah menutup kebenaran selama 3 dekad. Aku tak akan jadi saksi yang diam macam mama dulu. Pintu mahkamah dibuka. Seorang pegawai memanggil. Kes Edward Mayfield, Mahkamah Daerah Dender. Hakim Lawson mempengerusikan. Samantha melangkah masuk, dan di hujung dewan, duduklah Thomas dan Helen Bennett, ibu bapanya sendiri, kini sebagai tertuduh. Helen berpakaian hitam. Wajahnya pucat, sementara Thomas memandang lurus ke hadapan tanpa emosi. Perbicaraan bermula dengan saksi pertama, Detektif Haris,
yang mengemukakan bukti-bukti baharu. Di layar besar, dipaparkan salinan dokumen tanah, laporan polis asal, dan surat wasiat Eleanor Mayfield yang tidak pernah difailkan. Bukti menunjukkan bahawa selepas kematian Edward Mayfield, kata Harris kepada hakim, hak milik tanah dipindahkan kepada Thomas Bennett menggunakan tanda tangan saksi palsu. Kami juga menemui catatan band yang menunjukkan pemindahan wang besar sehari selepas kematian mangsa. Peguam pembela bangun, Tuan Hakim, semua itu tidak membuktikan pembunuhan. Ia hanya membuktikan salah urus dokumen. Salah urus. Samantha bersuara lantang dari tempat duduk saksi. Ayah saya tolak datuk saya dari tangga malam itu. Dia sendiri mengaku pada saya. Hakim mengangkat tangan menenangkan suasana. Tis Bennett, sila kekal tenang. Jawab hanya bila disoal. Samantha menarik nafas, menahan air mata yang mula bergenang. Ketika tiba giliran Helen memberi keterangan, seluruh dewan menjadi sunyi. Wanita itu berjalan perlahan ke tempat saksi. Suaranya serak ketika bersumpah untuk berkata benar. Puan Bennett, kata pendakwa raya, adakah Puan berada di rumah pada malam kematian Edward Mayfield? Ya, jawabnya perlahan. Saya di dapur. Adakah Puan mendengar pergaduhan antara suami Puan dan mendiang? Helen memejam mata, air mata jatuh di pipinya. Ya. Apa yang Puan dengar? Ayah saya menjerit. Dia tuduh Thomas menipu dia tentang dokumen tanah. Thomas marah, dan saya dengar bunyi hentakan. Selepas itu, saya berlari ke ruang tangga. Ayah saya terbaring di bawah. Thomas berdiri di atas, terkejut. Saya tahu ia bukan kemalangan. Suara bisik-bisik mula kedengaran di kalangan penonton. Peguam pembela segera bangkit. Puan Bennett, adakah Puan sedar bahawa pengakuan ini boleh menjejaskan kes suami Puan? Ya, jawab Helen sambil memandang Samantha. Tapi saya dah berbohong terlalu lama. Saya penat. Matanya kini beralih kepada suaminya, yang duduk kaku. Thomas, saya minta maaf kerana saya berdiam diri dulu. Tapi saya takkan lindungi kau lagi. Thomas mengetap rahang. Suaranya meledak dari tempat duduknya. Kau fikir kau suci, Helen? Kau yang suruh aku diam. Kau yang tanda tangan kenyataan palsu tu. Hakim mengetuk tukul 3 kali. Tenang. Jika Encik Bennett tak dapat kawal diri, saya akan arahkan keluar. Samantha menunduk, air matanya azirnya tumpah. Kebenaran yang selama ini dia cari kini terdedah, tapi rasanya bukan kelegaan, melainkan kesedihan yang dalam. Beberapa hari kemudian, perbicaraan diteruskan dengan pembentangan bukti teraje. Samantha dipanggil sebagai saksi teraje. Dia berdiri di tengah dewan, dengan semua mata tertumpu kepadanya. Tis Bennett, tanya pendakwa raya, kenapa anda memutuskan untuk membuka semula kes ini, walaupun ia melibatkan keluarga sendiri? Samantha menarik nafas perlahan. Sebab selama ini, kami hidup dalam rumah yang dibina atas kebohongan. Saya membesar dengan rasa bersalah yang saya tak faham. Tapi sekarang saya tahu rasa itu bukan milik saya, tapi milik mereka. Dia menoleh ke arah kedua ibu bapanya. Saya bukan di sini untuk menghukum, tapi untuk menghentikan kitaran penipuan. Datuk saya berhak dikenang dengan kebenaran, bukan dengan dusta. Dewan Mahkamah senyap. Beberapa orang penonton mengesat air mata. Akhirnya, setelah 2 minggu penuh tekanan, Hakim Rawson menjatuhkan keputusan. Mahkamah mendapati Thomas Bennett bersalah atas kesalahan pembunuhan tanpa niat dan penipuan dokumen warisan. Helen Bennett turut bersalah kerana bersubahat dan menipu pihak berkuasa. Helen menunduk, menangis tanpa suara. Thomas menatap Samantha buat kali terakhir sebelum dibawa keluar oleh pengawal. Kau bangga sekarang, Sam? Kau hancurkan keluarga sendiri. Samantha tidak menjawab. Dia hanya menatapnya dengan mata yang berkaca bukan kerana benci, tapi kerana kesedihan yang tiada lagi tempatnya. Selepas perbicaraan, Samantha berdiri di luar mahkamah, dikelilingi angin sejuk musim luruh. Michael menghampirinya, memegang bahunya. Kau menang, Sam. Tidak, kata perlahan, menatap langit kerabu. Kebenaran bukan kemenangan. Ia cuma kebebasan yang mahal harganya. Di tangannya, dia masih menggenggam surat neneknya, helaian kertas lusuh yang memulakan segalanya.
Di baris terakhir surat itu tertulis, "Kebenaran akan memerdekakanmu, tapi hanya jika kau berani menanggung akibatnya." Dan kini, Samantha benar-benar faham maksudnya. 6 bulan selepas kebenaran. 6 bulan telah berlalu sejak pintu mahkamah itu tertutup untuk kali terakhir. Musim sejuk di Dender perlahan-lahan beralih ke musim bunga. Dan dunia terus berputar. Walaupun untuk Samantha, masa terasa seperti baru sahaja bermula semula. Apartemennya kini tenang, penuh cahaya matahari pagi dan bunyi lembut radio yang memutarkan lagu lama. Di sudut ruang tamu, satu kotak kayu lama terletak di atas rak kotak peninggalan neneknya. Kini menjadi simbol penamat kepada semua rahsia yang pernah menghantui hidupnya. Dia membuka kotak itu sekali lagi pagi itu. Di dalamnya cuma tinggal 3 benda. Surat terakhir daripada neneknya, kunci kecil berkarat, dan gambar datuknya. Tersenyum di hadapan rumah lama itu, gambar yang dulu membawa ketakutan, kini menjadi tanda kekuatan. Samantha mengusap bingkai foto itu perlahan. "Aku dah buat, Datuk," bisiknya. Kebenaran akhirnya keluar, walaupun ia mematahkan semua yang aku kenal. Selepas perbicaraan, rumah keluarga Bennett dijual. Tanah yang dulunya milik Edward Mayfield diserahkan semula kepada pewaris sah, satu keputusan undang-undang yang menutup kisah lama dengan keadilan yang tertangguh selama 36 tahun. Thomas dan Helen kini menjalani hukuman masing-masing. Thomas di penjara negeri, Helen di bawah tahanan rumah kerana kesihatannya yang semakin merosot. Samantha tidak pernah melawat mereka, tapi setiap kali malam menjadi sunyi. Ada bahagian kecil dalam dirinya yang masih berdoa agar mereka menemui ketenangan yang tidak pernah mereka cari. Samantha kini bekerja dengan organisasi bantuan mangsa manipulasi keluarga, tempat dia membantu orang lain membina semula diri mereka selepas trauma yang panjang. Setiap hari, dia mendengar kisah wanita dan lelaki yang pernah dipapahkan oleh orang yang mereka percaya. Dan setiap kali itu juga, dia teringat dirinya sendiri. Wanita yang dulu duduk di bilik bawah tanah, menggenggam surat lama dengan tangan bergetar. Namun kali ini, dia bukan lagi mangsa. Dia pendengar, penulis, dan penjempuh. Di dinding pejabatnya tergantung papan kecil bertulis, "Kebenaran bukan penghujung cerita, tapi permulaan kehidupan sebenar." Satu petang, selepas sesi konseling, Samantha berjalan ke taman awam berhampiran sungai. Langit berwarna jingga lembut, dan burung camar melintas perlahan di udara. Dia duduk di bangku lama sambil membuka buku nota kecil. Di halaman pertama, dia menulis, "Buku ini bukan tentang keluarga Bennett, tetapi tentang keberanian seorang wanita untuk memilih kebenaran." Michael menghampirinya sambil membawa 2 cawan kopi panas. "Masih menulis?" soalnya tersenyum. "Cuba untuk tak lupa," jawabnya perlahan. "Sebab kalau aku berhenti menulis, aku takut aku akan lupa siapa aku sebelum semua ni." Michael duduk di sebelah, menghudurkan cawan. "Aku fikir itu sebabnya aku jatuh cinta pada kau sentiasa berani walaupun semua benda di sekeliling kau runtuh." Samantha ketawa kecil. "Aku tak berani, Michael. Aku cuma letih menipu diri sendiri." Mereka berdua diam, memandang matahari yang hampir terbenam. Warna langit berubah perlahan, dan buat pertama kali dalam hidupnya, Samantha tidak lagi merasakan kesucian sebagai musuh. Ia kini tanda bahawa dia bebas, bebas daripada beban rahsia, dan bebas daripada bayangan masa lalu. Beberapa hari kemudian, dia menerima sepucuk surat dari penjara. Tulisan tangan itu dikenali serta-merta Thomas Bennett. Dia menatap surat itu lama sebelum membukanya. "Samantha, aku tak minta pengampunan. Aku cuma nak kau tahu, aku menyesal. Tapi aku juga bangga sebab kau lebih berani daripada aku. Aku lindungi kebenaran sebab aku takut kehilangannya. Kebongkarnya sebab kau tahu kehilangan bukanlah akhir dunia. Jangan bawa namaku, tapi bawa pelajaran daripada kesilapanku. Ayahmu." Samantha menutup surat itu, dan buat pertama kali sejak perbicaraan, dia menangis bukan kerana marah, tetapi kerana melepaskan. Air mata itu bukan lagi racun, tapi air yang membersihkan. Malam itu, dia kembali ke rumah lamanya yang kini sudah kosong, rumah tempat semuanya bermula. Dia berdiri di ruang bawah tanah, memegang kunci kecil itu buat kali terakhir. "Semua rahsia dah keluar," katanya perlahan. "Sekarang masa untuk menutup pintu ni,
bukan sebab takut, tapi sebab aku dah bebas. Dia mengunci pintu bilik bawah tanah dan meninggalkan kuncinya di atas meja, di tempat yang sama di mana dulu dia menemui surat neneknya. Ketika merangkah keluar, angin lembut meniup rambutnya, membawa bau tanah dan bunga liar. Untuk pertama kali, rumah itu terasa tenang bukan kerana rahsia disembunyikan, tetapi kerana semuanya sudah didedahkan. Samantha memandang ke langit malam dan tersenyum kecil. Kebenaran bukan musuh, nenek, kata perlahan. Ia cahaya yang akhirnya menemui jalannya pulang. Dan dengan langkah yang mantap, dia meninggalkan rumah itu bukan sebagai anak kepada keluarga Bennett, tetapi sebagai wanita yang akhirnya mirip dirinya sendiri. Cahaya selepas gelap. 3 tahun berlalu. Dentir kini bukan lagi bandar penuh bayang-bayang bagi Samantha. Ia menjadi tempat yang menyimpan kenangan dan kekuatan. Rumah lamanya sudah lama dijual, tapi setiap kali dia melintasi jalan itu, dia tidak lagi merasa sakit. Dia hanya tersenyum kecil, seperti seseorang yang akhirnya berdamai dengan masa lalu yang pernah membelenggunya. Samantha kini tinggal di rumah kecil di pinggir bandar, dikelilingi kebun bunga liar yang dia tanam sendiri. Setiap pagi, dia menulis di beranda, menulis bukan untuk melupakan, tetapi untuk mengingat dengan cara yang lebih lembut. Buku pertamanya, Kebenaran yang Tak Terpadam, sudah diterbitkan dan mendapat sambutan hangat. Namun baginya, itu bukan kemenangan, hanya penyembuhan yang tertulis dalam bentuk kata-kata. Pada suatu pagi, dia menerima panggilan telefon dari pusat tahanan. Cik Samantha Bennett, ini warden penjara negeri. Kami ingin maklumkan bahawa Encik Thomas Bennett telah meninggal dunia malam tadi akibat serangan jantung. Suara itu tenang dan rasmi, tapi jantung Samantha terasa berhenti sesaat. Dia berterima kasih perlahan dan meletakkan gagang telefon. Tiada tangisan, tiada jeritan, hanya diam, seperti laut yang akhirnya reda selepas ribut panjang. Beberapa hari kemudian, dia menghadiri upacara kecil di tanah perkuburan lama. Tiada wartawan, tiada orang ramai, hanya dia dan paderi yang membaca doa pendek. Di batu nisan yang sederhana itu tertulis, Thomas Bennett, 1959, 2025. Tiada kebenaran tanpa penyesalan. Samantha meletakkan sejambat bunga putih di atas tanah. Ayah, aku maafkan, kata perlahan. Bukan kerana kau layak, tapi kerana aku layak untuk bebas. Malam itu, dia menulis surat kepada ibunya yang masih berada di rumah rawatan. Mama, aku dah maafkan ayah. Aku harap satu hari nanti, aku boleh maafkan mama juga. Aku faham sekarang kadang-kadang cinta membuat kita diam, bukan kerana takut, tapi kerana kita tak tahu cara lain untuk melindungi. Tapi aku memilih suara, bukan diam. Aku memilih kebenaran, bukan ketakutan. Aku memilih hidup. Dia melipat surat itu, memasukkannya ke dalam sampul, dan menulis di hadapan. Untuk Mama, dari anak yang akhirnya faham. Beberapa minggu kemudian, Samantha berdiri di hadapan kelas kecil di universiti tempatan, di mana dia dijemput memberi ceramah tentang keberanian dan kejujuran. Wajah-wajah muda memandangnya penuh perhatian. Orang selalu fikir kebenaran akan menyakitkan, katanya sambil tersenyum. Dan ya, ia menyakitkan. Tapi kesakitan itu sementara. Kebohongan, sebaliknya, membunuh kita perlahan-lahan setiap hari. Saya belajar itu dari keluarga saya sendiri dengan harga yang mahal. Dia berhenti seketika, matanya memandang keluar jendela, ke arah matahari yang sedang terbenam. Kebenaran bukan tentang menghukum. Ia tentang membebaskan. Dan bila kita berani menatapnya, cahaya akan datang walaupun setelah kegelapan yang paling panjang. Seluruh keras senyap, terpaku. Dan ketika tepukan bergema, Samantha menunduk sedikit, bukan kerana bangga, tapi kerana bersyukur. Malam itu, dia kembali ke rumahnya. Langit cerah tanpa awan, bintang bersinar tenang. Samantha menulis satu ayat terakhir dalam jurnalnya. Kegelapan itu perlu, supaya cahaya tahu betapa berharganya dirinya. Dia menutup buku itu perlahan, meniup lilin di atas meja, dan tersenyum kecil. Kehidupan tidak lagi tentang pelarian, ia kini tentang keberanian untuk terus hidup, meskipun luka masih ada. Dan ketika angin malam menyapa lembut dari jendela yang terbuka, Samantha tahu. Kisahnya bukan tentang kehilangan,
tapi tentang dilahirkan semula oleh kebenaran. Kilaan tamat kilaan.